ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين لآغلا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Allah himpunkan kita dalam keadaan kita diberi taufik untuk menyempurnakan lagi perintah daripada perintah Allah yang cukup besar. Sampai pada satu saat dan ketika yang tak ada siapa pun boleh jangka, pasti kita akan semua balik menemui Allah Subhanahu wa taala. Tak kala timur barat rezeki kita selesai, maka tak kala itulah tak ada siapa pun boleh menghalang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa mesti akan mati. Thumma ilayna turja'un. Kemudian pada kamilah mereka akan dikembalikan. Kalian semua akan dikembalikan. Allah kuatkan lagi. Allah ulang dengan ayat yang lain. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa mesti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Setiap daripada amalan kita sesungguhnya pasti Allah akan sempurnakan nanti pada hari kiamat. Yang kita lupa, yang kita buat, segala-galanya Allah akan zahirkan balik. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Allah akan cerita semua, sampaikan ada yang akan kata, aduh, kenapa aku buat rupanya benda ni? Ya Allah, kenapa aku tinggalkan benda ni? Allah Subhanahu wa taala sambung daripada ayat tadi. فَمَنْ زُهْزِهَ عَنِ النَّارِ. Bang, siapa yang kami jauhkan dia daripada api neraka, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ, kemudian kami masukkan dia ke dalam syurga, فَقَدْ فَازَ, maka mereka inilah orang yang dah berjaya. Satu pengisytiharan daripada Allah, Tuhan yang menciptakan kita semua, meletakkan hakikat kejayaan pada hari itu. Dan Allah sebut tentang hari ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia kesenangan yang kamu rasa di saat dan ketika ni, semua kata Allah tipu. Sebab tu tuan-tuan, kita duduk menyelusuri sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita memahami hakikat maksud kita dihantar ke atas dunia ni. Dan inilah maksud seluruh manusia daripada Adam AS dihantar ke atas dunia ni. Ialah untuk mempersiapkan diri balik bertemu dengan Allah di negeri akhirat dalam keadaan Allah redha dengan kita. Tapi sebelum tu atas dunia ni kita kena redha dengan ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang berlaku ke atas kehidupan kita, ke atas kehidupan junjungan besar yang mulia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tak pernah kecewa dengan takdir Allah terhadap diri dia. Orang yang air mata dia mengalir kerana kerisauan terhadap kita pada hari ini. Dan hari ini insya-Allah
Saya ajaklah kita nak sama-sama menelusuri bagaimana pedih, sakit, perih penghijrahan baginda Nabi SAW. Walaupun benda ni setiap tahun diulang-ulang. Bahkan ada orang kata, apa ustaz, ulang dah sama tiap-tiap tahun. Tuan-tuan, Islam memang benda yang sama. Kalau tiba-tiba ada benda baru, itu masalah. Tiba-tiba ada orang datangkan perkara baru dalam agama, ni masalah. Kerana inilah Islam. Islam bukannya pemula, tetapi Islam ialah penyambung daripada pentauhidan kalimah yang dihantar oleh Allah daripada seluruh para anbiya alaihi salatu wassalam yang terdahulu. Dan hijrah bukan hanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabi kita. Hijrah Allah perintahkan kepada nabi-nabi juga yang terdahulu sebelum daripada nabi kita. Sebab tu kalau kita buka surah Saf, Allah cerita, wa qala Musa liqaumih, ketika Musa berkata kepada kaum dia, ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamun, kenapa kalian susahkan aku, sakitkan aku, sedangkan kalian mengetahui apa dia, apa yang mereka tahu. Nabi Musa menjelaskan, anni rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku ni kan rasul yang Allah utuskan ke atas kalian. falamma zaghu azagha Allahu qulubahum, hakikatnya Allah kata bukan mereka berpaling daripada Allah, tetapi Allah yang memalingkan hati-hati mereka. Kerana mereka terang-terang menolak kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Daripada Nabi Adam AS, tuan-tuan, sampai ke Nabi Muhammad SAW, sampai bayi yang terakhir lahir atas dunia ni, Allah Subhanahu wa taala meletakkan satu ketetapan keputusan, hanya 100 suhuf yang akan disempurnakan. Cuma 4 kitab yang akan disempurnakan. 100 suhuf diberikan kepada Nabi Syekh AS, diberikan kepada Nabi Idris AS, diberikan kepada Nabi Ibrahim AS, diberikan kepada Nabi Musa AS. 4 Nabi ini melengkapkan seluruh suhuf-suhuf yang Allah Ta'ala turunkan. 4 Nabi Allah utuskan untuk melengkapi 4 kitab. Nabi Musa AS Taurat, Nabi Daud AS Zabur, Nabi Isa AS Injil, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Al-Quran Al-Karim. Dan Allah sebut, bal tu'thiruna al-hayat, bahkan setelah kalian mengetahui semua ni, masih juga kalian melebih-lebihkan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, Allah kata padahal negeri akhirat itu lebih baik dan kekal. Inna hadza la fi as-suhufil ula, sesungguhnya inilah yang diceritakan dalam kitab-kitab dan suhuf-suhuf yang terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Musa. Seluruh suhuf, seluruh kitab cerita akhirat. Tukar pandangan dunia pada pandangan akhirat, tukar kerisauan dunia pada kerisauan akhirat. Ini yang berlaku juga ketika mana Nabi Isa AS diutuskan. Maka Nabi Isa bagi tahu dekat kaumnya dengan jelas, inni rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku rasul yang diutuskan Allah ke atas kamu, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, aku bukan datang bawa perkara baru, kata Nabi Isa, bahkan aku ialah pembenar kepada kitab yang terdahulu yang dibawa oleh Nabi Musa AS daripada kitab Taurat. Mubashiran birasul, dan aku datang bawa satu khabar gembira tentang satu orang rasul. Ya'ti min ba'di, dia akan datang lepas pada aku. Ismuhu Ahmad, nama dia Ahmad. Nabi Isa memperkenalkan kepada kaum dia tentang Nabi kita. Tuan-tuan, kalaulah umat Nabi Isa kenal Nabi kita, takkan kita tak kenal Nabi kita.
Tapi malangnya berapa ramai di kalangan umat ni yang betul-betul kenal Nabi kita. Seperti mana golongan Hawariyun mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihissalam begitu baginda akan buat dakwah dengan dakwah yang cukup hebat, sehingga orang-orang Quraisy mereka kata apa? Qalu hadza sihrun mubin. Ini yang dibawa ni, wahyu ni, mukjizat yang dikata ni, sihir yang nyata. Tuan-tuan kalau pergi Mekah, tuan-tuan yang dah pergi, yang belum pergi tak apalah, kita sama-sama imagine. Yang boleh imagine kita imagine, yang boleh tulis kita tulis. Di Mekah ada satu jebal, ada satu bukit yang mana Allah Subhanahu wa taala tak kala menciptakan bumi ni, itulah kata ulama bukit pertama yang dipasak atas bumi ni. Bukit tu berada di kota Mekah. Bukit tu berada di sisi Kaabah. Bukit itu berada di belakang Bukit Safa. Bukit itulah Bukit Abi Qubais. Bukit itu sangat bermanfaat, bermakna untuk setiap daripada orang-orang yang berhubung hati dengan Allah. Di atas bukit itu pernah Nabi berdiri dan belah bulan. Di atas bukit itulah juga Dhamdham wakil Abu Sufyan datang buat announcement lantas bermulanya peperangan Badar. Di atas bukit itu jugalah Nabi menghimpunkan Abu Jahal, menghimpunkan orang musyrikin dan orang mukminin. Diceritakan tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Bukit Abi Qubais, sebuah bukit yang begitu penting di kota Mekah. Kita akan tengok betapa pentingnya bukit ini juga di dalam peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, 13 tahun Nabi buat dakwah di kota Mekah. Sehinggalah datang pada tahun Amul Huzn, tahun kesedihan yang Nabi kehilangan isteri Nabi yang tercinta Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Nabi kehilangan pakcik Nabi yang tercinta Abu Talib tanpa iman. Sehingga Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada membuat dakwah di kota Mekah dengan keadaan yang susah payah, penentangan yang makin hebat. Nabi bergerak lebih kurang 100 km menuju ke tanah tinggi di kawasan kota Mekah. Lebih kurang 100 km itulah Taif. Mekah ni tuan-tuan, Taif ni kira Cameron Highland lah kat sana. Saya kalau pergi antara tempat yang saya suka pergi memang Taif. Yang terbaru saya pergi bulan 2 hari tu, seminggu sebelum PKP. Kabus tutup, bas nak jalan pun susah. Punya sejuk, turun-turun. Cameron dah sejuk lah ni. Taif tuan, turun-turun, duduk semang-semang kawan-kawan ni, keluar asap. Cameron pagi-pagi keluar asap juga. Taif kan, sampai sana jemaah tak biasa duk buat main O, apa keluar bulat, lepas tu kalau duduk semang-semang tak lama janggut pula basah. Sekali lagi serban dah mula bintik-bintik air. Nak beritahu bahawa punya sejuk kawasan Taif. Tetapi bila Nabi sampai buat dakwah kat sana, hati mereka jadi cukup panas. Maka halau Nabi balik. Sampai di kota Mekah, Allah hiburkan hati Nabi SAW dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Sehinggalah pada tanggal 12 pada tanggal Zulhijjah pada tahun ke-12 kenabian, datanglah 70 orang lebih kurang daripada kota Madinah menunaikan haji. Mereka telah pun Islam. Kerana tahun sebelumnya datang 12 orang Bai'atul Aqabah pertama. Nabi menghantar Sayyidina Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk buat dakwah. Mus'ab bin Umair selama setahun buat dakwah di sana, mempersiapkan hati orang-orang Madinah, orang-orang Aus, orang-orang Khazraj untuk mereka menerima Islam. Betapa Mus'ab bin Umair buat kerja dakwah, tuan-tuan, saya minta maaf, kadang-kadang ramai pendakwah yang bila dia buat dakwah, kadang-kadang dia dakwah tentang diri dia lebih daripada Allah. Dia duk banyak cerita tentang saya macam ni, saya macam ni, saya ni, saya.
Mus'ab bin Umair dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sana base yang pertama, markas pertama dakwah Mus'ab bin Umair ialah rumah satu orang sahabat yang bernama Sayyidina As'ad ibni Zirarah radhiyallahu taala anhu. Di mana rumah As'ad? Tuan-tuan, kalau pergi ke Masjid Nabawi, masuk ke Jannatul Baqi', orang lelaki, pintu yang pertama, pintu utama Jannatul Baqi', jalan sampai ke hujung sekali. Sampai hujung sana ada lubang-lubang tengok luar. Ada seberang jalan, ada kawasan serumpun pokok-pokok kurma. Yang mana hari itu kami pergi dah ada bulldozer, tak tahu apa nak jadi kat tempat tu. Tetapi di situlah tapak rumahnya Sayyidina As'ad ibni Zirarah, tempat yang pertama menjadi markas dakwah ketika Sayyidina Mus'ab bin Umair dihantar ke kota Madinah. Dia memperkenalkan Allah dan Rasul dengan cukup baik, sehingga ketua kabilah Aus, ketua kabilah Khazraj, termasuk Sayyidina Sa'ad ibn al-Mu'az, Usaid ibn Khudair, mereka semua masuk Islam. Persiapan hati mereka untuk menemui Nabi SAW, sehingga datang ke tahun ke-12 kenabian. Ketika tu tahun tu musim haji Zulhijjah, mereka telah bergerak 70 orang lelaki, 2 orang perempuan daripada Yathrib, lebih kurang 450 km untuk menunaikan haji di kota Mekah. 70 orang ini telah ke Lembah Aqabah. Di sana mereka berbaiat, sumpah setia dengan Nabi, berjanji untuk meletakkan nyawa mereka di depan, menggantikan nyawa Nabi SAW seandainya berlaku apa-apa musibah bencana. Ketika itulah Nabi SAW telah merencanakan perjalanan hijrah. Bahkan Nabi telah menceritakan kepada para sahabat, Zulhijjah tuan-tuan, 10 hari bulan Zulhijjah ketika musim haji tahun tu, bermakna Muharram kejap lagi dah berlaku peristiwa hijrah. Sahabat bukan tahu masa depan, bahkan Nabi belum dapat lagi wahyu khusus daripada Allah perintah hijrah. Akan tetapi petunjuk untuk hijrah tu Nabi dah dapat beberapa kali. Bahkan ketika Nabi diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra daripada kota Mekah menuju ke Palestin, Nabi lalu Madinah. Nabi singgah di Madinah. Pada malam tu Nabi SAW ditunjuk oleh Jibril AS di tapak Masjid Nabawi. Dan tapak Masjid Nabawi ni pula bukan benda asing bagi Nabi. Nabi kita SAW ada kaitan yang cukup rapat dengan Madinah. Nabi kita SAW ada hubungan darah dengan orang Madinah. Orang Madinah bukan orang lain untuk Nabi. Sebab tu masa umur Nabi 6 tahun, Nabi SAW bersama dengan kabilah, bersama dengan ibu dia Sayyidatuna Aminah, bergerak ke Yathrib, menziarahi makam Sayyidina Abdullah ibn Abdul Muttalib, bapa Nabi SAW. Makam Sayyidina Abdullah di sana. Sepulangnya daripada Yathrib, sampailah tiba di satu tempat yang bernama Abwa. Di situ Siti Aminah jatuh sakit dan Allah takdirkan meninggal dunia. Mulai hari itulah, ketika itulah Nabi dibesarkan oleh atuk dia Abdul Muttalib. Tuan-tuan, perjalanan hijrah yang cukup sukar, perjalanan hijrah yang mana Allah Subhanahu wa taala ilhamkan pada awalnya dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Jibril alaihissalam turun dan memberitahu kepada Nabi tentang perintah hijrah, Nabi disebutkan di dalam Sahih Bukhari, Nabi pernah beritahu para sahabat bahawa aku bermimpi berhijrah ke suatu tempat yang mana banyak pohon kurma dan itulah Yathrib. Sahabat ni bila dengarnya Nabi mimpi, maka mereka begitu yakin itulah perintah Allah. Walaupun Nabi sendiri belum lagi diperintahkan untuk berhijrah, maka sahabat telah buat persiapan untuk hijrah. Sahabat yang pertama keluar berhijrah ialah Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Abu Salamah bukan orang lain dengan Nabi. Dia ialah saudara susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia keluar hijrah bukan seorang-seorang. Dia keluar hijrah bawa ahli keluarga dia. Dia bawa isteri dia, dia bawa anak dia. Sayyidina Abu Salamah
Tuan-tuan kena ingat, para sahabat bila mana kita kalau nak pergi pindah satu tempat, kita punya persiapan kita lain macam, sampai orang semua tahu kita nak pindah. Kadang-kadang ada sebahagiannya jual aset dia, tak apalah saya nak menetap, saya nak hijrah menetap di Perancis, maka dia jual aset-aset dia kat sini kerana dia nak mulakan kehidupan yang baru di Perancis. Sahabat tak buat macam tu. Sahabat keluar dalam keadaan hati mereka hanya bawa kecintaan Allah dan Rasul. Abu Salamah, Ummu Salamah dan anak kecil mereka Salamah yang umur 2 tahun. Ketika sampai di pinggir kota Mekah, mereka telah dihalang oleh keluarganya Ummu Salamah. Keluarga Ummu Salamah tahan. Mereka menghalang Abu Salamah daripada keluar berhijrah. Kata keluarga Abu Salamah, keluarga Ummu Salamah kepada Abu Salamah, wahai Abu Salamah, kalau kamu nak keluar hijrah, kamu keluar seorang, tapi jangan bawa anak kami. Betapa keadaan tertekan ketika itu, tetapi Allah dan Rasul ialah perkara yang utama. Maka Abu Salamah dengan nekat, dalam keadaan redanya isteri tadi, kata, wahai Abu Salamah, pergi, kita akan jumpa kat sana. Maka Abu Salamah telah keluar dulu. Abu Salamah telah pergi seorang-seorang, meninggalkan isteri dan anak dia. Dalam keadaan bila isteri dan anak dia tertinggal pula di kota Mekah ketika itu, datang pula keluarga Abu Salamah, bagi tahu kepada keluarga Ummu Salamah, wahai keluarga Ummu Salamah anak kamu, tetapi Salamah cucu kami. Bennya ialah ben pada anak kami. Maka ketika itulah berlaku perebutan yang cukup hebat. Disebut di dalam kitab sirah, keluarga Ummu Salamah tarik tangan Salamah umur 2 tahun tadi. Keluarga Abu Salamah pun tarik tangan Salamah umur 2 tahun ini. Sehingga kan bahu dia ni, dalam bahasa dislocate, terkeluar daripada ni, budak kecil umur 2 tahun ditarik. Akhirnya kerana kesian, mereka lepaskan Abu Salamah, anak ini Salamah umur 2 tahun. Akhirnya duduk dengan keluarga Salamah, keluarga Abu Salamah tadi yang lelaki. Ummu Salamah duduk dengan keluarga dia yang perempuan. Abu Salamah sekarang duduk di kota Madinah. Ketiga-tiga mereka terpisah kerana agama. Betapa Ummu Salamah menangisi keadaan ini, ulama sebut selama setahun. Selama setahun, setiap hari Ummu Salamah akan keluar rumah, pergi ke pinggir kota Mekah. Dia akan menangis begitu esok, merindui hijrah, merindui suami yang telah dulu mendahului mereka dalam agama. Setiap hari, sehingga perkara ni telah mewujudkan satu sifat kesian daripada hati keluarga dia. Akhirnya ahli keluarga mereka kata, wahai Ummu Salamah, kalau macam tu pergi lah. Anak dia dipulangkan dekat dia. Dia pun bersiap-siap untuk keluar berhijrah. Tuan-tuan, kita agak-agak lah anak bini kita. Bini kita seorang, bawa anak umur 2 tahun, berani tak? Daripada Mekah, Madinah seorang-seorang. Daripada Cameron Highland pergi KL pun tak berani. Tuan-tuan bayangkan, Ummu Salamah dengan anak dia Salamah 2 tahun, masa tu 3 tahun, seorang-seorang. Daripada Mekah dia pergi ke Tan'im. Biasa tuan-tuan kalau buat umrah, Mutawih akan bawa tuan-tuan pergi miqat. Biasa masuk tu Bir Ali kan, Bir Ali. Dan lepas tu bawa pergi Ja'aranah, lepas tu bawa pergi Hudaibiyah. Lepas Mutawih pun kata, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak buat umrah lepas ni, pergi sendiri Tan'im, ambil taksi 20 rial. Tahan taksi suruh tunggu, tuan-tuan solat sunat, naik taksi balik. Mutawih pun dah tak larang. Mutawih pun duduk hotel Syahid. Tan'im ialah miqat yang terdekat, Masjid Aisyah. Di situ Sayyidatuna Ummu Sulaim bertemu dengan satu orang sahabat yang bernama Sayyidina Uthman bin Talhah bin Abi Talhah. Ketika tu beliau belum Islam. Tak kala melihat Ummu Salamah, dia tanya, wahai Ummu Salamah, kamu nak pergi mana? Ummu Salamah kata, Yathrib, ila zawji, kepada suami aku. Kamu dengan anak kamu dua? Kata Ummu Salamah, cuma kami berdua. Begitu nekat hati wanita ni. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati Uthman ibni Talhah tadi. Dia mempersiapkan kenderaan.
unta untuk diduduki oleh Ummu Salamah, dan Salamah ditariknya unta tadi. Perjalanan sampailah menuju ke Yathrib. Bersatulah ahli keluarga ni dalam perjalanan hijrah lepas setahun. Ini keluarga pertama. Keluarga yang kedua ialah keluarga Abdullah ibn Jahsh radhiyallahu taala anhu. Mereka ni dua-dua orang hebat. Abu Salamah ikut perang Badar, cedera parah, perang Uhud, syahid. Abdullah ibn Jahsh, sepupu Nabi SAW, adik ipar Nabi SAW, tak kala dengar mimpi Nabi SAW, mimpi berhijrah, dia siapkan diri dia. Hari kedua dia bertolak untuk berhijrah. Tuan-tuan, sebab tu Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu tak kala dimesyuaratkan, Abu Musa Asy'ari mesyuarat, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, kita ni nak buat documentation untuk kita punya urusan kerajaan kita susah sebab kita tak ada kalender kita. Wahai Amirul Mukminin, kita kena buat satu permulaan kalender kita. Maka banyak cadangan. Akhirnya satu cadangan diterima. Apa dia? Bermulanya tarikh hijrah para sahabat. Itulah tarikh permulaan kalender hijrah orang Islam. Maka satu hijrah pada satu Muharram, sahabat yang pertama keluar, itulah permulaan tarikh hijrah. Nabi belum keluar lagi. Nabi tunggu queue. Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Sesungguhnya aku ialah lelaki seperti kalian. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu ke atas aku. Nabi bergerak melainkan dengan perintah Allah. Nabi tak pernah memandai dalam kehidupan Nabi. Keputusan Nabi selari dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak pernah memandai-mandai ambil keputusan untuk bergerak dalam kehidupannya. Nabi kalau tak ada wahyu, maka Nabi akan bermesyuarah dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sehinggalah datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala tanggal 26 Safar. Kita kena buh dalam kalender kita apa ni? Tanggal 26 Safar berlaku satu mesyuarat yang cukup besar dan tergempar di kalangan orang-orang pembesar Quraisy yang diketuai oleh Abu Jahal laknatullah alaihi, yang menghimpunkan orang-orang Quraisy kerana mereka mula mengesyaki sesuatu. Orang Islam makin kurang. Orang Islam makin kurang. Sebelum ni pun tiba-tiba hilang bergerak ke Habsyah. Tiba-tiba kali ini nampak lebih serius. Orang Islam sedikit demi sedikit telah keluar menuju ke Yathrib. Illa Umar, melainkan Sayyidina Umar. Nekat Sayyidina Umar. Pagi itu dia solat subuh depan Kaabah. Pagi itu dia solat subuh depan Kaabah. Tak ada siapa berani buat apa. Selesai bagi salam, dia tengok kepada orang Quraisy, maka dia isytihar, siapa yang nak tengok anak dia? Siapa yang nak tengok, yang nak tengok anak dia mati, maka bertemulah dengan aku di belakang bukit sana, kata Umar. Siapa nak jadi janda, maka suruhlah suami dia bertemu dengan aku di belakang bukit. Tak ada seorang pergi. Ini Sayyidina Umar punya nikah. Sayyidina Umar keluar hijrah dalam keadaan terang-terang. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 26 Rabiul Awal, 26 Safar, saya minta maaf, 26 Safar, ketika tu datangnya Jibril alaihissalam bagi tahu dua berita. Yang pertama, berita bahawa orang-orang Quraisy sedang merencanakan satu rencana untuk membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di parlimen mereka, Dar An-Nadwah. Dar An-Nadwah ni tempat yang mulia yang dibina oleh Tok Nyang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang bernama Qusay bin Kilab. Saya tulis sikit tuan-tuan. Dia kalau saya tak akan mic pun dengar tak? Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fihr bin Ghalib bin Fihr, dia ni ialah Tok Nyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang yang pertama yang membina Dar
An-Nadwah. Dan An-Nadwah inilah parlimen Quraisy ketika tu. Dan parlimen ni asalnya dibina untuk bagaimana membincangkan ehwal membangunkan Kaabah, macam mana nak khidmat, macam mana nak urus niaga, macam mana mentadbir, kerana Kaabah ialah tempat tumpuan manusia daripada seluruh dunia. Tapi bila Nabi diangkat menjadi Rasul, Dar An-Nadwah telah bertukar menjadi satu tempat yang mana disitulah yang paling banyak dimesyuaratkan macam mana nak jatuhkan Nabi SAW. Padahal tempat tu dibina oleh Tok Nyang Nabi SAW. Qusay bin Kilab ada anak 3 orang. Saya cuma nak cerita kat tuan-tuan, hubungan silsilah Nabi SAW daripada Tok Nyang Nabi, bagaimana kaitan dia dengan penghijrahan Nabi SAW. Bila kita kenal jalur keturunan kita, maka kita tahu apa sebenarnya kekuatan dalam diri kita. Ada orang yang memang kadang-kadang dia hura-hara sikit, lepas tu mak dia pun cerita, tahu tak Tok Hang dulu mufti. Ya, Tok saya mufti. Ya, cucu mufti rupanya. Dia tahu dia cucu mufti sikit pun dia dah mula malu dengan apa yang dia buat daripada segala keburukan dia selama ni. Tengok jalur silsilah, keturunan wali rupanya. Tapi anak jadi kuali. Dia jadi pening tahu, takkan aku jadi kuali. Tok Nyang dulu wali. Tuan-tuan, maka kerana mengenal silsilah, mereka tahu jalur tu, maka mereka mula dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu keadaan ulama memahami peristiwa berdarah yang berlaku di dalam politik Quraisy daripada jalur silsilah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qusay bin Kilab ada 3 orang anak. Piramli pandai. Dia buat cerita 3 Abdul. Qusay bin Kilab ada anak lelaki 3 Abdul. Abdul yang pertama, Abdul Uzza. Abdul Uzza dapat anak Asad. Asad dapat anak Khuwailid. Khuwailid dapat anak Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Ini isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalur silsilah dia bertemu kepada Qusay bin Kilab. Abdul Uzza, Qusay. Kemudian dia ada anak Abdul yang kedua, Abdul Manaf. Abdul Manaf ada 4 orang anak. Sekali kita bincang satu-satu. Sebelum tu kita pergi pada jalur yang pertama. Abdul Manaf, Hashim, Abdul Muttalib, Abdullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keturunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau tengok pada jalur silsilah ni, Khadijah Al-Kubra lebih kurang mak saudara pupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada anak dia yang ketiga ialah daripada Bani Abdul Dar. Abdul Dar sebahagian daripada keturunan dia masih memusuhi Nabi sehinggalah peperangan Uhud. Dan tadi yang saya ceritakan daripada Tan'im Uthman bin Talhah tadi yang bawa Ummu Sulaim, itu ialah salah seorang daripada cicinda keturunan Abdul Dar. Ini antara kabilah yang cukup besar yang ada di kota Mekah. Abdul Manaf dia ada 4 orang anak lelaki. Anak lelaki yang pertama Hashim, Abdul, yang kedua ialah Abdul Syams. Hashim dan Abdul Syams ni kembar. Bukan kembar biasa, tetapi kembar siam. Jarinya Hashim melekat dekat dahinya Abdul Syams. Jadi kembar ni tak kritikal. Kalau zaman sekarang punya kembar, kepala jumpa kepala, badan jumpa badan, bahu jumpa bahu, sehingga doktor terpaksa beritahu salah seorang yang nak diselamatkan, maka nak selamatkan siapa. Kalau nak belah,
seorang mesti mati. Tapi bila Hashim dan Abdul Syams lahir, cuma jari Hashim melekat pada dahi Abdul Syams. Maka nak pisahkan juga. Maka telah kerat di celah-celah jari tadi, sehingga berlaku pendarahan yang begitu banyak pada jari Abdul Syams, darah yang begitu banyak pada jari Hashim, sehingga kata ulama, kami memahami satu perkara daripada sini. Allah seolah-olah nak bagi satu petunjuk kepada kita bahawa akan berlaku begitu banyak peristiwa berdarah di antara dua kabilah ni. Abdul Syams ada anak Umay ada anak Harb ada anak Abu Sufyan. Siapa tak kenal Abu Sufyan? Sidina Abu Sufyan ketika mana peperangan Badar, dialah pencetus. Kerana harta yang dirampas daripada orang Islam saya beritahu tadi, keluar hijrah tak bawa apa. Abdullah bin Jahsh tinggalkan rumah dia macam tu. Bila sampai di kota Yathrib, dia dapat tahu yang rumah dia dimasuki oleh Abu Jahal. Abu Jahal buat rumah dia bukan macam homestay, macam rumah sendiri. Kalau saya buat rumah ni macam rumah sendiri, tentu tak pening kepala. Kata benda ustaz ni, main ni duk orang bagi homestay, duk lah sehari duk, dia main duk 8 hari kat sini. Siap beli mesin basuh tambah. Kata dah syak buah peti air pula. Kira ini bukan nak duduk home, ini bukan nak tinggal sak ni, nak duduk terus ni. Tak jumpa dah dengan Ustaz Faidrus lepas tu. Kata ini bahaya ni. Abu Jahal tuan-tuan ambil terus rumah Abdullah bin Jahsh. Dia datang adu, ya Rasulullah, sungguh Abu Jahal telah buat rumah aku macam rumah dia. Dia telah rampas harta aku, wahai Rasulullah. Nabi kata, wahai Abdullah, tidakkah kamu redha tak kalau rumah kamu di dunia digantikan oleh Allah dengan rumah kamu dalam syurga? Lega hati Abdullah bin Jahsh. Allah tukar kerisauan dunia berkerisauan akhirat. Ini sifat Nabi SAW. Tuan-tuan, Abu Sufyan rampas harta-harta ni, bawa pergi Syam, berniaga di Syam, bawa balik harta. Orang Islam dapat tahu, Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, harta kita, kenapa kita tak tahan? Sehingga akhirnya Allah perintah mereka untuk keluar. Ketika itulah berlakunya peperangan Badar. Abu Sufyan selamatkan harta, tetapi peperangan terus meletus kerana pencetus di Abu Sufyan. Badar Quraisy kalah. Tahun ketiga Hijrah, Abu Sufyan kumpulkan Quraisy 3,000 orang, bergerak 450 km daripada kota Mekah, nekat menuju ke Madinah, sampai di Jabal Uhud, bertemu dengan 700 tentera Islam. Berlaku peperangan Uhud. Siapa ketua dia? Abu Sufyan. Tahun kelima Hijrah, orang-orang Quraisy nekat untuk bunuh Nabi SAW. Himpunkan seluruh kabilah Quraisy, himpunkan seluruh kabilah Badui, kumpulkan kabilah-kabilah memusuhi Nabi, kumpulkan kabilah Yahudi, bergabung 10,000 tentera Ahzab. Allah cerita dalam Quran, letak pula satu surah khusus untuk kisah ni, Al-Ahzab. Kota Madinah, Nabi gali parit khandak. Siapa ketua Quraisy? Abu Sufyan. Padahal hubungan dia cukup rapat dengan Nabi, bukan orang lain, sepupu Nabi, tok mereka Abdul Manaf. Orang yang macam ni rapat dengan Nabi pun begitu teruk memusuhi Nabi. Orang lama kata iman tak ada kena mengena dengan adik-beradik. Iman ini ikhtiar, usaha. Siapa yang nakkan iman seperti mana dia usaha nakkan kekayaan atas dunia, begitu dia kena usaha atas iman dia. Iman tak main sendiri, cinta tak datang sendiri, cinta datang dengan pengorbanan. Anak Abdul Manaf yang ketiga, nama dia Al-Muttalib. Bukan Abdul Muttalib, Al-Muttalib. Kita akan cerita nanti. Dan yang keempat, ibu yang lain, Naufal. Ini ialah anak-anak Abdul Manaf. InsyaAllah malam ni mungkin kita tak dapat nak terus, kita tak hijrah lagi, tak bergerak keluar rumah pun lagi. Jibril baru turun beritahu Nabi berkenaan peristiwa hijrah. Orang baru mesyuarat kata rendah dua. InsyaAllah tuan-tuan, kalau panjang hayat kita, esok subuh kita sambung. InsyaAllah tuan-tuan, kita SOP esok subuh insyaAllah kita sambung.
kita akan cuba sampai di kota Madinah, sebab banyak jalur perjalanan hijrah yang bukan tak diceritakan. Mungkin kita terlepas pandang dalam perjalanan penceritaan tiap-tiap tahun hijrah, tiap-tiap tahun peristiwa hijrah. Tapi benda ni kadang-kadang kita rasa apa satu tahun lepas aku tak tahu benda ni, apa satu tahun ni baru tahu. Itulah kehidupan. Makin kita mencari ilmu Allah tu begitu luas, dan akhirnya mewujudkan hati kita untuk bercinta dengan Allah dan Rasul bila kita memahami kehidupan dan silsilah keluarga mereka dan hakikat pengorbanan untuk cinta bertemu dengan mereka, insya-Allah. Semoga Allah Taala terima kita, insya-Allah. Dan kita yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya minta ampun dengan Allah, saya minta maaf dengan tuan-tuan. Insya-Allah kita doa sikit. Semoga amin dari tuan-tuan puan-puan pada malam ni Allah Subhanahu wa taala terima doa kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, Tuhan yang sedang pandang kami, Kau pandanglah kami seperti mana dulu Kau pandang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kami jauh ya Allah daripada mereka. Kami belajar menelusuri jalan-jalan mereka. Kami belajar untuk mengenal dan mencintai mereka. Walaupun mereka jauh daripada kami wahai Allah, tapi hati kami benar-benar dekat dan rindu pada mereka. Kami berasa begitu sedih kalau di saat dan ketika ni, di saat berlakunya wabak corona ni wahai Allah, hati-hati kami walaupun begitu dekat mereka, tetapi kami tak mampu untuk ziarah mereka di tempat-tempat mereka. Wahai Allah, Kau janganlah hilangkan walaupun sikit cinta kami pada mereka, kerana cinta kami kepada mereka ialah penghubung kepada cinta kami kepada Engkau. Wahai Allah, mengenal jalan kehidupan mereka itulah jalan-jalan yang sebenar dalam pengorbanan dakwah untuk agama ni. Wahai Allah, kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina, kami tak ada apa melainkan apa yang Kau bagi pada kami. Wahai Allah, tolonglah gunakan kami untuk agama seperti yang Kau telah gunakan mereka untuk agama. Wahai Allah, Kau gunakan Abu Bakar Siddiq untuk agama seperti itu Kau gunakan kami untuk agama. Walaupun kami jauh daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kami tak pernah melihat beliau, kami tak tahu keadaan kehidupan beliau, tapi kami mendengar cerita pengorbanan beliau yang cukup hebat dalam mencintai Nabi. Kami belajar untuk ikut jalan tu. Wahai Allah, tolonglah terima kami, tolonglah guna kami. Wahai Allah, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kebaikan dalam kehidupan baginda, doa baginda untuk kami itu kami minta. Wahai Allah, apa yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam minta jauh daripada kami itu kami minta jauh daripada diri kami dan umat ni. Wahai Allah, di kalangan kami ada yang sakit, Kau sembuhkanlah. Di kalangan kami ada yang ahli keluarga kami sakit, Kau sembuhkanlah. Di kalangan kami ada yang diuji masalah rezeki, Kau lapangkanlah. Ada yang diuji masalah hutang, Kau langsaikanlah. Allahumma rzuqna judan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik waj'al mautana fi biladin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana amana bima anzalat تعالى الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.